Assalamualaikum, Abang Wan. Waalaikumsalam. Teruskan cakap. Ui, ui. Garangnya jawab salam. Bukan garang. Saya takut bateri habis. Saya cakap, okey, teruskan. Tadi saya tanya dekat Abang Wan, semasa pengampunan diraja tu kan, Hmm. Abang Wan tahu tak ataupun ingat siapa menteri undang-undang yang terlibat dalam majlis pengampunan tu? Ada tak maklumat tu? Masa proses tu saya tak tahulah. Tapi masa pengampunan dibagi, masa tu kan Menteri Kabinet tak dilantik sepenuhnya oleh Mahathir kan. Betul? Hmm. Waktu Sebab itu, saya dengar tadi, sebab tadi saya dengar kira ucapan dah agak, saya tak ingat berapa tahun bila yang pertikaian pasal pengampunan diraja semua tu lah. So kata menteri, sebab saya dengar menteri undang-undang pun ada dalam majlis apa ni pengampunan diraja tu. jawatan kuasa. Jadi jawatan kaisar. Jadi Betul. kita Dia nak ada tahu jugalah. menteri, dia peguam Hmm. negara, menteri wilayah, menteri wilayah, kemudian dia ada 4 orang 5 orang lah. Wakil daripada Hmm. agung pun ada, menganggotoi lembaga tu. Saya Peguam negara waktu itu tidak dilantik lagi, tapi dia diwakili oleh pejabat peguam negara lah. Oh, okey. So, Masa tu peguam masa tu Tommy Thomas tak lantik lagi. okey. Lepas tu yang masa tak adalah sebab kita dengar daripada maklumat-maklumat yang saya lebih lebih tepat lah kan. Macam tadi Rum Syafiq Halim dia Hmm. mainkan jugalah pasal isu ni. Hmm. So dia tanya tadi dia kata kazaf tu hanyalah untuk apa ni kesalahan zina sahaja untuk menampilkan 4 orang saksi. Itu Dia cakap kejahilan dia. liwat tak ada. Tapi kan Kejahilan dia. kita ni kan, ya bang, saya bukan apa bang, kan. Hmm. Masalahnya kita ni bukan kita nak puji side kita ni, tapi kita tidak not a type of person or pihak untuk melangkaui batas. Dan kita orang yang bukan untuk menyebarkan aib-aib orang apa semua ni kan. Kan masalahnya kan yang saya tak faham, orang yang nak mempertikaikan perkara itu juga adalah dia pun bekas murtad. Jadi dekat mana Tahu. kita nak Hmm. jadi kat mana kita nak ni kan yang walaupun ni tak tahulah dia orang ni dekat mana yang tersepit ke ataupun ada putus dekat mana kita Hmm. pun tak tahu. Masalahnya orang yang berkata perkara itu wala dia cakap dia yakin. Maksudnya engkau memang terlebih yakin lah sebab engkau siap ada video sendiri yang buat pengakuan sendiri dengan cara happy Hmm. pleasure membuat Betul? ucapan itu yang anda Hmm. telah pun mengeluh apa ni keluar daripada Islam dengan Hmm. menggunakan apatah benda punya nama pun tak tahu lah itu Hitler ke apa tak kan. So itu ya saya tak faham kan. Kita biarlah kalau kau nak terima sesuatu benda itu kan. Kau panggil contoh kalau kau just want to be fair lagi kan untuk make it perkara ni very clear. Why not you panggil somebody yang memang layak untuk membuat satu pencerahan dari sudut syarak. Dari sudut syarak sebab benda ni kan dia orang dulu-dulu tu ala-ala dulu-dulu tu kan dibicara dekat mahkamah sekular kan. So sepatutnya sebab kita ni orang Islam, patutnya kalau melibatkan hukuman-hukum apa ni kesalahan begitu dibicara dekat mahkamah syariah lah. Kan dalam orang Islam. Sebab kalau contoh tak salah kalau tak salah saya lah betulkanlah bahawa kalau perkara ni salah. Sebab contoh macam RUU 355 tu sekalipun, anda kata hudud sekalipun, itu hanyalah dipraktikkan kepada orang Islam saja. So if kita kesalahan apa juga kesalahan yang melibatkan orang Islam, dia akan dibicara dekat mahkamah syariah. Itulah baru betulnya keadilan itu baru kita nampak mengikut syarak. Betul, betul. Tapi dia orang ni kan mengambil satu ketika dulu yang mengangkat satu lagi kalau kita cakap benda ni katanya kita buat pertikaian lah. Tapi that's the facts. Itulah kebenaran yang sebenarnya yang mana
Anwar sekarang ni membuat satu komitmen untuk memisahkan badan kehakiman dengan eksekutif. That's the reformasi yang telah diusahakan sekarang ni. Macam mana Betul. Azalina cakap dalam parlimen. Yang mana sebelum-sebelum ini tidak praktik, tidak dilaksanakan dengan begitu. Cuba bagi tahulah kan, yang laun dalam ni kan, korang bagi tahu kan, mana peguam ataupun mana attorney general yang tidak terlibat langsung dalam pelantikan yang kena mengena dengan Perdana Menteri yang sebelum-sebelum ni. Cuba cakap. Betul. Cuba bagi tahu. Gani Patail terlibat dengan siapa? Mahathir. Betul. Betul tak orang dia? Betul. Apandi Ali. Lantikkan siapa? Najib. Tommy Thomas yang terbaru. Lantikkan Mahathir. Siapa lagi? SPRM tu. Apa ke nama tu? Yang mamak juga tu. Apa nama dia? Latifah Koya. Si Koya tu. Orang Mahathir. Siapa lagi? Bagi tahu kejap yang sekarang ni adalah orang yang lantikkan Anwar Ibrahim. Cuba bagi tahu. Sebab sebelum ni kita orang ada dalam room Suara Anak Negeri, kita ada 2 kali panggil Datuk Kamarudin. Peguam tu kan yang memang practicing lah dalam dia pernah handle kes-kes high profile apa semua tu. Sebab saya tanya dia 2 kali bang. Adakah sejarah pada pentadbiran Anwar ini tiada lantikan politik iaitu AG? Ya, betul. Lagi sekali punya session pun saya tanya benda yang sama juga. Dia kata ya, betul. Sebab AG yang dilantikkan pada hari ini adalah berdasarkan merits, bukan lantikan daripada Perdana Menteri. Sebab tu kita sebelah sini boleh memberi satu keyakinan yang apa juga kes yang walaupun yang dijatuhkan oleh Zahid Hamidi itu tidak ada kena-mengena dengan Anwar Ibrahim, tidak ada kena-mengena dengan kerajaan sekarang. Dah bagi tahu dah, Azalina dah endorse dah dalam parlimen. Kita yang pergi reformasi, membuat satu perubahan, mereform untuk memberi satu komitmen untuk memisahkan badan kehakiman dan juga eksekutif. Yang mana perkara itu tidak dibuat oleh Perikatan Nasional sebelum ini. Tapi bila benda ni berlaku, salah. Tapi masa kena kat dia orang, bagus. Bila kena kat kita sekarang ni, padan muka. Kalau kena kat dia orang, semua salah. Tak betul. Meli, kalau kita fikir politik lah. Kalau kita fikir dari segi politik. Kalaulah betul benda ni campur tangan Anwar, bodohlah Anwar bebaskan Zahid sebab tu kempen pilihan raya pulai. Anwar boleh tangguh je bagi tahu dengan peguam negara kan. Tarik kes ni bila dah habis pilihan raya. Ni sekarang ni tinggal 1 hari 2 hari nak mengundi ni. Sehari 2 hari mengundi saat kritikal. Kenapa Anwar nak bebaskan Zahid waktu itu? Kan dah tentu akan main persepsi, mereka akan gunakan modal dan betul memang mereka gunakan modal. Sehari 2 hari sebelum mengundi atas pembebasan Zahid. Bodohlah Anwar membuat satu strategi membebaskan Zahid dalam keadaan kempen pilihan raya. Kalau itu betul arahan Anwar. Seperti Anwar sebut kan, kalau ikut dia tak naklah buat benda bodoh waktu kempen. Apa salah dia tangguh beberapa hari je lagi. Selepas mengundi okey bebaskan. Kan? Itu menandakan bahawa Anwar tak campur. Tak campur tangan. Lagi satu kan, Abang Wan. Lagi satu kan, kalau dia orang ni follow sejarah lah kan, follow daripada awal lah kan, cerita-cerita macam daripada dulu lah, daripada zaman Mahathir lah senang cerita kan. Ada tak Perdana Menteri yang sekarang ni membuat satu komitmen yang sangat jelas dalam parlimen, memberitahu yang kita sekarang memberi satu jaminan, satu komitmen tidak akan masuk campur. Dan lantikan pun sudah tidak ada kena-mengena lagi dengan Perdana Menteri. Lantikan yang berdasarkan merit, berdasarkan qualification, berdasarkan kelayakan dia, capability dia sebagai seorang yang memang layak untuk menjadi naik sebagai AG. Tommy Thomas, dia tidak ada kelayakan tapi because lantikan politik. Sebab apa? Adalah agenda masa tu kan. Semua ada agenda. Tapi dia orang ni yang walaupun ni kan, dia nak kata kita ni bodoh. Kan? Padahal hakikat sebenarnya dia orang lah yang terlalu bodoh sampai tak boleh nak buat kaji sendiri. Lepas tu pula nak cakap perkara yang paling bodoh sekali, engkau orang boleh dengar cakap Syafiq yang bekas murtad tu. Ini bukan benda-benda kosong. Dia yang mengaku sendiri. Ada YouTube dia. Boleh cari je engkau orang. Dia buat kata ada dalam kereta.
Dalam kereta dia buat. Hmm. Sebab apa dia kata, oh saya tidak boleh jawab salam. Dia cakap macam tu. Lepas tu kan kita, kan Abang Wan, kita sebagai seorang Muslim, kita pun nak menuntut juga mana kau punya video yang secara official yang kau telah pulang ke dasar. Ke landasan. Mana? Ada. Tunjuklah kan secara official untuk kita nak tahu semua ni kan yang kau memang betul-betul memang dah peluk Islam balik. Mana ada tak? Kalau bahagian orang lain tu bukannya very loud untuk nak bercakap tentang, padahal diri sendiri tu pun penuh dengan noda, murtad dengan liwat, okey? Murtad dengan liwat. Murtad hukum dia bunuh. Kalau ikut Nabi dulu, bunuh terus. Dah tak ada dah bicara, bunuh terus. Tapi sekarang ni sebab tak ada penguatkuasaan bahagian kalau akidah pun akidah diri dia sendiri pun dia boleh mainkan. Dia boleh persendakan. Pelik apa kalau dia mainkan hukum-hukum yang lain? Ya, betul. Kita orang Islam ni yang paling tinggi akidah kita. Orang Islam ni yang paling tinggi akidah kita. Tapi kalau akidah itu pun kau boleh persendakan, boleh main-main, saya ni bukan Islam, saya boleh keluar Islam. Kalau itu kau boleh main, pelik apa kalau dia nak komen bab lain? Abang Wan. Yang percaya tu bodoh lah. Abang Wan, saya kan, kalau macam contoh kita ni, orang kata apa, standard lah kan, beza ideologi, betul lah. Okey lah, kita nak fight, okey. Kau ada sokong belah kau, aku ada sokong belah aku. Tetapi yang aku tak boleh, bukan tak boleh terima, yang aku rasa tak boleh nak digest otak kita yang rasional ni, bagaimana engkau yang ada that kind of kesalahan yang berat sangat-sangat di sisi syarak kan, kau murtadkan diri kau, tapi kau boleh bercakap hukum orang lain. Kau boleh bercakap, aku ingatkan jahil. Ingatkan jahil sangat-sangat pasal hukum hakam Islam ni. Tapi bagaimana engkau boleh mendeklar diri engkau keluar daripada Islam? Dan di mananya? Di mana yang menunjukkan yang kau secara official telah kembali? Kalau begitu, Meli, kalau Meli boleh cakap, tapi kalau terputuskan minta maaf sebab saya lagi bateri ni. Tak apa, saya faham. Kalau terputuskan, kalau kita habis, saya takut terputus dengan cakap. Tak apa. So, tadi dengar tu punyalah geram duk bagi tahu. Saya yakin. Oh, kalau aku cakap terang, aku yakin engkau bekas murtad. Aku yakin sebab engkau ada video seresahnya membuat satu pengakuan yang kau keluar Islam. Sebab aku kata, adalah panjang lagi kan, dan dia pun mengaku sendiri. So, kalau bab-bab macam ni, kalau bab orang tak liwat apa semua tu, tolonglah weh. Orang walaun mungkin korang ni wake up lah. Korang tak pernah fikir ke kan? Sepanjang, Anwar Ibrahim tu berada dalam kementerian, dalam kerajaan berapa tahun bang? Daripada mula? Daripada mula. Dan mengapa semasa di jawatan timbalan Perdana Menteri baru nak disalahkan sebagai liwat? Apa sebelum tu, selama dia jadi Menteri Pendidikan, selama dia jadi Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, selama dia jadi Menteri apa lagi? Oh, dalam tu tak ada isu liwat lah masa tu. Masa dia jadi dekat timbalan menteri, barulah liwat tu timbul macam tu. Logik tak? Adakah perkara tu kalau kata contoh jadi liwat ni, kenapa pada ketika dia berada di jawatan timbalan menteri baru nak peronyok dia hanya because of case liwat? Kenapa tak daripada awal? Maksudnya daripada awal lagi engkau dah patut due diligence dah Anwar Ibrahim tu. Maksudnya kalau kau tahu dia punya live sebelum itu memang melakukan perkara itu, engkau dah patut tahu dah masa day one sebelum dia masuk ke kementerian. Betul tak bang? Betul. Kenapa engkau melantik juga padahal kau tak tahu alah benda RPK yang dulu kes kena bully dekat MCKK pun sekarang pun orang tahu. Siapa yang tolong dia? Anwar Ibrahim. Ada dalam buku. Ada hamba Allah yang tolong VTT kan buku tu. Siap bagi tahu lagi rupanya RPK ni dulu dibuli dekat MCKK sebab jambu kot. Kan? Putih merah aja kan? Gitu. Lepas tu bila dah sekarang ni, bila keluar jadi macam ni, lepas tu dia bagi sebaliknya. Dia orang cakap dalam buku tu Anwar Ibrahim banyak backup dia. Okey? Lepas tu, kalau kata contoh lah benda-benda history macam ni lah kan. Kalau kau tahu dia seorang yang ada that kind of moral problem, kenapa kau terima dia jadi Menteri Pendidikan? Kenapa kau terima dia jadi Menteri Belia dan Sukan? Kenapa kau boleh terima dia Menteri Keuangan dan seterusnya timbalan Perdana Menteri? Kenapa?
Dia Aku nak tengok ni, bodoh. bila Anwar tak layan kehendak Mahathir je. Itu je. Ah, Mahathir ni siapa itulah. yang tak ikut kehendak dia, dia manakah pancung. Musa Hitam pun cakap. Kan? Bekas timbalan dia dulu. Musa Hitam kata apa? Kalau saya tak ikut cakap Mahathir, saya tak jawatan, saya pun kena tuduh liwat. Itu Musa Hitam sebut. Kita boleh tengok Ya, YouTube. betul. Dia kata Musa Hitam, dia sendiri mengaku. Kalau saya lawan Mahathir dan saya tak letak jawatan, saya akan dituduh liwat juga. Itu Musa Hitam cakap. Cuma Musa Hitam ni dia tidak ada kekuatan macam Anwar lah. Dia ikut cakap Mahathir, dia pun letak jawatan. Dia tak nak lawan. Anwar tak. Kan dia tak letak jawatan. Engkau pecat pun aku lawan. Macam tu. Musa Hitam dia tak nak lawan. Tapi dia komen, dia kata apa? Kalau saya buat macam Anwar dulu, saya pun kena tuduh liwat, dia kata. Hmm. Banyak-banyak benda lah kan sebab dia nak tuduh, nak kaitkan dengan isu rasuah. 1 sen haram pun tak boleh buktikan sebab rasuah melibatkan money trail. Yalah. Payah. Sebab tu SRC sangkut. Kalau setakat kesalahan salah guna kuasa masih lagi boleh nak celok. Tapi kalau melibatkan money trail, walaupun engkau mengesahkan konon-konon ada orang buat dajal sekalipun, tak ada maknanya dalam mahkamah dia nak fikir semua tu. Dia akan tengok apa yang depan mata dia dalam akaun, masuk duit engkau personal, lepas tu pula position kau ketika itu, engkau punya kuasa ketika itu, itulah dia orang tahu. Tak ada maknanya. 3 benda je. Sebab itulah Najib sangkut SRC. YMDB susah. YMDB memang susah, betul tak abang? Sebab dia complicated. Oh ya Allah, thank you. Terima kasih. Hujung nak Terima habis bateri dah kasih ni. yang baik. Itulah dah hujung-hujung ni. Terima kasihlah subhanallah. Semoga rezeki semua. Okey? Alah bang, apa bang? Live pause pula bang. Faham tak korang? Kan? Aku tak faham kat sini. Aku nak ambil kesempatan dekat sini lah kan. Bagaimana korang boleh take up kan information ataupun penerangan daripada seseorang yang dia dulu pun ada isu akidah yang mana mengaku diri dia keluar Islam, seorang murtad, tapi itulah orang yang korang pakai guna pakai dia punya maklumat. Aku tak faham korang ni. Dan yang lagi satu yang aku tak faham tu juga, dia pun bukan main lagi lah, cukup confident bercakap pasal bab liwat Anwar Ibrahim ni. Macam dia punya kesalahan tu di hujung jari saja, macam boleh pijak-pijak sikit je, macam pijak semut aja. Akidah okey, nak pukul liwat tu pula kan. Pertuduhan itu berlaku semasa beliau dalam politik. Aku nak tanya korang lah kan, dalam politik ni bersih ke? Everybody. Oh sayangku semua, Intan Payung nak tanya, bersih ke dalam politik? Kalau setakat bila dia berada dalam politik selepas beberapa tahun dituduh dengan kesalahan itu, di manakah kebijaksanaan dan rasional otak-otak anda? Wake up. Kan? Tapi kan bagi aku kan, kalau bagi aku Anwar Ibrahim memang tak perlu nak ambil pusing semua benda macam ni. Okey? Sebab apa? Korang tengoklah dia apabila berada di overseas, orang-orang yang bagaimana yang meraihkan dia. Sebab tu he don't care. Sebab tu dalam parlimen tu yang cukup tegas sebenarnya, aku memang nak sangat Anwar Ibrahim, Datuk Seri Anwar Ibrahim, PMX, tolonglah kekalkan that kind of kau punya firm seperti mana yang berlaku dekat Jidin itu. Tak lamalah Jidin tu nak kena soal siasat dengan SPRM. Sebab itulah dia melompat. Kalau tidak, is it cool lah, tu lah orang kata bodoh kan. Kalau orang bijak, dia tahu diri dia banyak benda nak kena sangkut. Kalau aku jadi dia, aku diam je lah. Kan, aku diam je, buat cool aja kan. Selagi kan aku silap-silap, selagi kan melupok, selagi daripada benda tak terkeluar, terus terkeluar. Kau berani sangat. Korang aku nak tanya kan, dekat korang, all my dears dekat sini kan, all the viewers kat sini, nak tanya, Jidin jadi ahli parlimen dah berapa lama? Dah berapa lama sayang? Dah berapa lama guys? Berapa lama? Pengikut-pengikut Perikatan Nasional, cuba bagi tahu je, berapa lama? My dear, nak lawan dengan Anwar Ibrahim. Dia, korang pun tahu kan.
Anwar Ibrahim masuk politik, Jidin tu duk sekolah lagi. Silat-silat duk bawa puting lagi apa kulu kilir dekat sekolah. Dia umur dia apa 40 lebih. Anwar Ibrahim dah 70 lebih. Dia, masa dia berpolitik, Dewan berpolitik Anwar Ibrahim ni berpolitik walaupun belum secara rasmi masuk dalam kerajaan, dia sudah pun mengetuai siswa sana, siswa sini apa semua semasa beliau di masa IPT lagi dekat Universiti Malaya. Kan? Dan banyak benda lah yang kita boleh nampak peninggalan jasa-jasa dia tu nampak sangat-sangat. Korang tak payah deny lah perkara macam tu. Siapa yang deny, bagi aku korang memang tak cukup ilmu, tak cukup sifat untuk completekan ilmu yang ada lah dalam kepala tu. Kan? Dia berpolitik daripada zaman siswa lagi. Masuk kementerian, si Jidin tu duk sekolah lagi. Tiba-tiba masuk jadi MP tak sampai sepenggal. Bukan main lagi dia punya lagaknya dalam parlimen tu. Mentang-mentang lah ada sokongan. Kita ni kan senang je nak tahu. Cuba kita susah. Kau tengoklah siapa yang keliling kau ketika itu. Itu jam baru kau tahu. Semasa kau hilang kuasa, semasa kau dah tak ada sokongan, semasa kau dah tak ada duit, semasa kau ditimpa musibah, masa itulah baru kau kenang siapa sahabat, siapa musuh sebenarnya.